Assalamualaikum. So ini adalah part 2 untuk schematic design. Maaf saya lambat tunjuk awak video untuk schematic design. Okay. So untuk permulaan tadi saya dah tunjuk awak yang saya buat roof first floor. Saya buat 2 tingkat ni disebabkan oleh keadaan Malaysia yang banjir baru-baru ni. Jadi saya fikir macam bagus juga kalau kita buat bangunan ni 2 tingkat ya. Tapi itu pilihan awak lah ya. Kalau awak nak buat dia 1 tingkat pun boleh, ikut kemampuan ya. So ini adalah macam tadi saya dah tunjuk dengan awak kan, yang bubble diagram yang saya dah buat tu. Daripada bubble diagram tu ruang yang paling common adalah yang bedroom bedroom ni. Jadi saya buat bedroom dulu disebabkan bedroom tu saiz dia adalah macam saya gunakan grid line 5x5 yang ni. Okay, nanti saya akan share dengan awak. Daripada sini saya letak line ni macam ni. So ini entrance. Okay, so tak ada ke tepi macam ni. Lepas tu saya create lah unit yang macam ni ya. Dan in fact bila saya guna satu 5x5 ni untuk satu unit dalam di toilet. In fact saya ada modify sikit. Kalau ikutkan saya taruh balcony dekat luar, tapi in the end saya decide untuk buat balcony ni di dalam So ini bukan yang final lah ya. And yang final adalah okay, so ini first floor. Okay, so dalam proses schematic design kita buat design tu untuk lebih detail ikut scale kan. Banding dengan conceptual kita ikut scale. So di sini adalah balcony yang saya cadangkan lah. Okay, saya ambil dalam mungkin 1.2 atau 4 kaki kan untuk balcony ni. Tujuan balcony ni adalah juga untuk macam dry yard, untuk natural lighting kan. Kalau awak nak ambil 1 meter pun boleh kan, tergantung lah. So yang ni dah tak jadi yang saya buat balcony yang kat luar ni. Nanti ini design saya lah. Kalau design awak tergantung dengan macam mana So design ni adalah something yang try and error So ni balcony saya sekarang So ni tak jadi, nanti kena lukis balik. So lepas saya siap ni, lepas tu saya trace exactly the same plan untuk ground floor macam saya katalah, saya copy je untuk bedroom tu. So alhamdulillah saya dapat 8 unit dekat atas. Satu bedroom boleh accommodate 4 orang, dan 8 unit di bawah, so ada 16. Memang kau betul lah. Guest house saya ni memang macam hostel lah kan. Ni nak ambil 1.5 ke, atau nak ambil satu pun boleh kot. Balcony tak perlu besar kan. Dia ambil kat luar je. Saya ambil satu je lah. Okay, 1 meter je untuk balcony. So ni balcony yang baru. Dan lepas saya copy ni kan, tu ruang yang ada tangga ni, tu barulah saya design kan. Sini kena imagine sini tengok balik plan yang besar ni. Okay. So ini ada guest house di sini ada asrama di situ. Jadi guest house saya kat sini saya cadangkan sama here lepas surau tu. So masuk dekat sini lah. Sini saya ada buat macam terrace sebenarnya yang boleh juga dijadikan sebagai outdoor dining. Lepas tu baru saya perasan saya tak ada buat parking So nanti kena ada allocated parking jugalah. Okay, mungkin saya akan letak parking somewhere dekat
sebelah sini ke, atau kalau tak nak sebelah sini ni, planning saya boleh anjakkan dia ke kiri kalau saya nak letak parking ke sini, atau boleh, dia fleksibel So entrance saya ambil macam satu cube 5x5. Lepas tu make sure saya ada tutup kat sini kan. So ni ada dinding, so, kita boleh buat macam kabinet letak kasut ke kat sini. Okay, so kita ada, tak nak orang nampak macam ada pintu masuk dalam bilik sini kan, nak privacy. So in fact kat sini pun kita boleh buat macam partition macam ni because ini adalah macam ni pun boleh. Because design ni kita yang design, kita buat dia, bukan dia buat kita kan. So awak boleh macam ada secluded area macam ni kalau tak nak direct kan. Okay, so masuk kat entrance ni, then foyer, and then this living saya agak besar. Lepas tu saya ada kat living ada macam mungkin drop, atau tak drop pun, mungkin satu ruang lain nama dia indoor dining. Dan indoor dining ni saya nak guna semua dia glass, ini glass atau glazing So yang ni ada tingkap, yang ni semua glass So ada di tepi ni ada discussion area. Okay, dekat dining ni pun boleh masuk ke discussion area. Discussion area ni pun boleh pergi ke indoor dining. Contohnya lepas discuss, lepas tu nak pergi makan, kat sebelah sini ada kitchen yang untuk serving dan ini ada bilik dekat bawah lah. Okay, so kita ada ruang kat sini yang actually tak ada quite open So kalau ikutkan tak berapa it's not being utilised lah. So mungkin elok kita fikir kita nak buat apa kat situ So this ruang, so unless kalau kita nak utilise, kita boleh extendkan discussion ni jadi lebih besar. So ini jadi koridor untuk so boleh design ni kita yang buat, dia bukan dia buat kita So saya boleh ada discussion room yang lebih besar, dan dia define dining pun boleh. So mungkin lebih baiklah daripada kita ada circulation yang tak digunakan macam tu So ini so saya ada bedroom 1, bedroom 2, bedroom 3, bedroom 4. Okay, so ini semua untuk male lah. So bedroom 5, bedroom 6, bedroom 7 dan bedroom 8. Ini semua untuk female lah. So ini untuk male. So kita boleh juga justify yang bawah ni mungkin untuk orang tua, yang atas untuk orang muda kan. So ada satu yang tertinggal, iaitu public toilet. Because nanti dekat sini kita ada outdoor, kita ada futsal court So kena ada satu toilet juga, especially kalau orang yang main futsal tu nak pergi toilet, atau pelawat nak ke toilet so kena ada satu toilet juga. So itu satu yang saya terlepas pandang. So kita boleh design toilet tu nanti. Okay, so kita boleh ambil discussion area ni. So discussion ni kalau kita ambil so kita boleh ambil sebelah kitchen ni ke dalam sikit, toilet sebelah sini pun boleh. So nanti saya punya selotip saya saya punya contoh
So bagus guna grid ni, kita boleh bahagi dua. Contoh ini nanti dia boleh jadi toilet. Okay, so kita boleh nak buat male female pun boleh, atau satu toilet yang unisex, satu changing room pun boleh kan, atau dua toilet pun boleh. So sini boleh jadi apa, kitchen yang ni yang mungkin yang wet ke, ini wet, ini yang dry kitchen. So punya apa, discussion room ni dia macam ke dalam sikit lah. Tapi tak apa, maksudnya ni nanti dia boleh orang masuk sini dan boleh keluar kat sini. So kita yang buat dia macam bukan dia buat kita. So kita boleh just masuk ni toilet mungkin male, toilet female kan. So tapi kena make sure di toilet tu is accessible lah, maksudnya orang dekat living ni senang pergi sana. So dia punya entrance tu nak kena kena decide betul-betul lah ya. So mungkin kalau ada pelawat datang, dia nak jalan pergi sini atau jalan di sini, so mungkin elok kita buat pintu dekat sini lah. So, pintu toilet tu kat situ. Okay, so ini mungkin yang female, ni mungkin yang male sama macam tu lah. So dia kena jalan daripada masuk dalam ni, atau kita kalau tak kita kena buat dia macam tu lah. Okay, so ni living. We can swap lah, toilet kat sini, kitchen kat sini pun boleh juga, supaya dia center Okay, tak apa, awak design dia, nanti awak beritahu saya macam mana So sini some modification. Sekarang nak buat 3D dia pula. Okay, so dah siap plan dia nak buat 3D. Okay, so saya dah start buat 3D. Okay, sebelum buat 3D, elok awak buat bumbung dulu. Okay, so saya pun dah dah try a few options. Options yang pertama, bumbung saya macam ni kan. Saya just superimpose kat sini. Aku cuba tengok, because saya suka design kot tropical architecture, fish roof. Mula-mula buat macam ni, tapi bila buat elevation hancur. Akhirnya saya pergi pada option ni lah. Yang ni yang tak jadi. Yang ni this is okay. So saya gunakan bumbung Belanda. Okay, saya at this point waktu nak buat 3D, saya perlu merujuk kepada case study yang saya rasa sesuai So just sharing dengan awak, saya menggunakan case study. Ini case study ni awak kena carilah kat internet. Happiness Hostel di Chiang Rai So kalau tengok Happiness Hostel Chiang Rai. Okay. So image dia ada fish roof. Okay, mana yang ada fish roof? Happiness Hostel. Okay, so image, cari yang dia nampak bumbung. Image, yes, something like that lah. So saya dapat idea daripada ini. Okay, so nampak ke? Okay, so bila awak dah sampai untuk design 3D dan fasad dia maksudnya macam ni lah, luaran ni, awak kena cari case study yang dapat membantu because kita ni bukan arkitek. So kita kena tengok contoh-contoh. Okay, ni yang bumbung Belanda yang saya guna untuk macam ni. Okay,
So macam kena dengan image yang saya nak portray kat sini. So itulah bumbung dia. Cuma yang tengah ni saya tak dapat buat apa. Dia akan jadi flat roof. Lepas tu yang ni ada macam pitch dia. So tak apalah. Okay. So selepas saya design, saya dapat lukis roof plan dia. Selepas buat rujukan dalam case tadi yang saya boleh bantu. Then barulah saya nak buat 3D dia. Tapi saya pun try buat 3D, separuh jalan abandon. Akhirnya saya buat 3D elevations. Okay, so ini elevations yang saya buat. Okay, front dia adalah yang sini lah kan. Itu masuk kita. Oh sini front ni front sini. Okay. So ini ground floor So ini front. Okay, kalau ikutkan dia dekat northeast. Okay, utara, timur. Okay. Dan lihat elevation belakang dia. Okay, baru left elevation. Right elevation saya tak buat lagi because saya ingatkan mungkin nak demo lah dengan awak So kita akan buat right elevation untuk supaya bantu awak juga. So kalau awak dah berjaya buat 2D elevation drawing ni, insya-Allah maksudnya lukisan awak tu boleh dibina kan. Dan I think bila awak dah siap ni, awak boleh dengan confidentnya awak boleh gunakan AutoCAD atau SketchUp atau Revit untuk lukis floor plan atau lukis 3D modeling dia So kalau awak tak nak buat macam saya ni kan, pun tak apa, awak terus dah floor plan tu terus lukis 3D, mungkin lebih senang kan. Saya buat macam ni pasal saya nak solve masalah bumbung. Okay, saya akan demo dengan awak untuk buat drawing, iaitu tadi kita dah buat front, left, sekarang yang right. Right elevation ni So right elevation dia sama, tingkat atas dengan tingkat bawah sama So ini adalah ini front kat mana ni, front kat sini So saya akan take this out. Kerana saya nak buat, saya nak tunjuk macam mana saya lukis elevation, supaya nanti kalau ada pelajar yang nak guna kemahiran skill untuk buat elevation dia, awak pun boleh buat so ni front, so yang ni right so saya tulis ni oops, ni front saya. So ni right ini dah tak ada saya tukar, dia dah kena macam ni. So itulah decision tu saya dapat buat bila dah ada case tadi. Jadi saya itu proses yang saya lalui. Saya harap awak pun boleh dapatkan case tadi kan, yang sesuai. Mungkin yang waktu buat site analysis tu main ambil je kan. So letak drawing kat sini, tampal dengan masking tape. Make sure awak ada scale ruler awak. Guna pensel. Buat rantai dia dulu. So ambil 3 meter ni because estimate je 3 meter untuk ground floor, 3 meter untuk first floor. Kalau awak ada satu tingkat je, so 3 meter je lah, 3 atau 3,5 meter pun tak apa So ni scale 1/200. Ini tak tepat sangat apa. Then kita ada balcony atau dry yard tu, so kita ada tingkap. So
Rolling ruler ni boleh membantu saya untuk buat garisan selari. Okay, just buat like ni. Alright, so ni adalah dinding saya sini dan sini. Okay, dan sini adalah balcony saya. Ini demarcation setiap ruang. So sini ada tangga. Okay, so sini ada balcony saya. Dan bumbung, lepas tu baru design lukis bumbung ya. Okay, bumbung ni saya guna ini untuk transfer je, pakai rolling ruler. Kalau awak tak ada, tak apa, awak just straight balik. Dan saya dah ukur sebelum ni tinggi daripada lantai sampai sini 9.5. Benda scale ni lah. Ni saya ambil angle dia 30 darjah ya, 30 darjah, 9.5 meter. Okay, so sini bumbung saya. Ni tak payah guna scale ruler lah, ni sketches je kan. Okay, dan kalau tengok bumbung saya ni dia ada macam ni ya. Kita panggil ni bumbung Belanda. Bumbung Belanda, jangan ambil tengah daripada bumbung ni. Sama lah. Okay, so dia ada macam tu lah, bumbung Belanda. Dan ini kalau kita tengok dalam ini front, saya kita buat yang right kan. So kat sebelah sini dia tak ada bumbung Belanda tu lah. So sini dia memang tegak je. Dia macam tu tu gunanya roof plan ni. Yang ni ada bumbung Belanda. Dan depan ni ada dia punya entrance dia, ada awning sikit lah. Awning sikit. Okay, boleh awning tu. Right. So now kita buat bumbung, kurangkan bumbung tu. Saya pakai je pen point ni, saya guna point 6 ni, freehand saja. Okay, itu kita buat bumbung dulu. Macam ni. Alright, so ini awning yang tadi tu saya kata dekat main entrance dia. Ini adalah ya, ada tangga kat sini ya. Tangga kat sini. Lepas tu kita ada balcony kan. Balcony yang panjang ni, lebih kurang 1 meter ni. Okay, so antara ruang ni kita ada dinding. Okay, kita boleh lukis ni untuk balcony. Yang ini kita boleh lukis, ini kerana ini adalah dia akan sampai kat sini lah. Semua kat ni, nanti saya akan highlight dulu. Just hatch. So kenapa kena buat sketches ni? Sketches ni dia
solve masalah design kita. Kita macam tak tahu bumbu ni macam mana, macam mana view elevation. So tapi itulah saya untuk buat sketches ni kena minat, just buat saja kan. Okay, so itu kita dah ada ruang ni. Jadi kita ada pembagian juga ruang untuk kita nak bagikan lah kan. Right. Now kita boleh buat dia punya tingkap ke, contohnya. So yang ini adalah so tinggi dekat situ kan. Ini adalah tingkap toilet. So tingkap toilet biasa kecil. Bolehlah design dia kecil macam tu. Ini tingkap toilet. Ini tingkap dekat tidur. Ini kelas ke contohnya. Tingkap toilet kecil. Sikit lagi ya. Sebelah sini adalah tepi bilik ni kan. So kita tak nampak dia. So kita boleh lukiskan tingkap dia contoh. Okay, so ini adalah tangga dia. Naik atas tu. Basically tu je lah untuk right elevation So ini adalah right elevation. Right elevation sketches ya. Kalau ikutkan ini adalah pandangan northwest ya. Northwest view. Okey, kenapa saya tulis ni? Okay, kita nak check dekat dalam kompas dekat bahagian mana yang paling panas. Northwest, southwest ke, southeast, northwest ke. Okey, kalau tengok dalam ni lah utara matahari kat sini dan terbenam sini. So tapi disebabkan dia tilted kan, jadi mungkin bahagian yang bawah ni lah. Bawah tu adalah bahagian sekejap ketikan lah. Okay, so ini adalah salah satu daripada stage untuk schematic design, iaitu awak menentukan fasad bangunan. Dan lepas tu kalau awak ada guna software BIM atau Revit, awak boleh plotkan 3D dia macam ni. Saya cuba buat sketch tapi tak percaya tapi bila saya dah buat elevation front, rear, left dengan right ni, saya yakin bahawa lukisan saya ni boleh dibina So
pasal design saya ni tak habis lagi sebenarnya pasal dia kecil kan. Tapi macam saya cakap lah, contoh yang saya gunakan adalah Happiness Hostel di Chiang Rai ya. So saya boleh gunakan mana tak bisa guna handphone pasal design yang ada dalam hotel tu untuk kurangkan panas ya. So mungkin based on site analysis, kawasan yang sebelah sini, yang bahagian rear elevation saya ni lah, rear elevation ni nanti saya perlu letak mungkin sun shading device macam yang dalam hostel ni ya. Macam ni dia buat, dia letak ni untuk tujuannya untuk elakkan panas. Tempat dia ada matahari, ni fitting lah, dia boleh pasang, dia boleh dismantle, dia bukan custom made, dia bukan I'm sure dia custom made, tapi dia bukan suatu yang kita tampal je lah. So mungkin saya akan masukkan dekat bawah dan juga dekat main entrance ni ya. So sekian dulu untuk schematic design. Nanti saya akan share drawing yang saya gunakan untuk buat conceptual dengan schematic design. Saya harap awak tolong cuba juga. Saya tak kata proses buat design senang, tapi untuk first timer macam awak, pilih yang senang. Buatlah satu tingkat pun cukup. Gunakan site analysis, daripada site awak datang dulu. Kalau awak tengok proses yang saya alami pun adalah bukanlah macam fluid dia. Kejap saya kena tinggalkan, saya start dengan first floor dulu baru ground floor, kan pelik tu kan. Tapi itulah, lepas tu saya buat roof plan dulu baru saya buat elevation kan. So kalau proses yang saya buat ni berjaya untuk saya dan awak buat pun berjaya, dan alhamdulillah Okey, sekian dulu. Assalamualaikum dan sampai jumpa.